Baik, kita kembali menerusi Rampai Pagi yang kita siarkan secara langsung seperti yang kita berikan kepada bis kita yang bersama kami. Segmen Museum Kewarisan Kekanan Bersama, iaitu pemeliharaan bahan kertas koleksi museum bersama tetamu undangan kita pada hari ini. Baik, kita perkenalkan tetamu kita ataupun narasumber kita pada pagi ini, iaitu Yang Mulia Puan Nurfatin Husna binti Laji, merupakan pembantu pemeliharaan Makmal bersama dengan kita di pagi ini. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat datang ke Rampai Pagi. Terima kasih. Alhamdulillah. Sihat ya? Silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pada pagi ini kita membincangkan mengenai dengan pemeliharaan bahan kertas koleksi museum. Dan setiap kali kita mengikuti segmen Museum Kewarisanku, ada saja yang akan dibincangkan dan juga diperkenalkan, diberikan kepada penonton kita. Jadi untuk kali ini, pemeliharaan bahan kertas koleksi museum, apa sebenarnya tugas dan juga tanggungjawab unit pemeliharaan kertas ini? Okey. Terima kasih. Unit pemeliharaan kertas adalah salah satu unit dalam Jabatan Museum-Museum dalam bahagian pemeliharaan dan pembaikan. Jadi unit ini bertanggungjawab untuk melakukan kerja-kerja pemeliharaan dan pembaikan terhadap bahan koleksi museum. Okey, itu dia. Dan kita ingin mengetahui bila sudah dijelaskan tadi ya, apakah jenis sekarang ini kita ingin mengetahui apakah jenis-jenis bahan kertas yang sering diterima oleh unit ini, Puan. Okey. Ya. Sebelum itu saya ingin menambah sedikit Puan. Di samping itu juga unit-unit ini melakukan kerja-kerja luar on-site di Dewan Galeri Pameran di bawah Jabatan Museum-Museum sahaja. Tujuannya untuk lagi mengekalkan lagi kualiti bahan tersebut di dalam Dewan Pameran. Dan juga bahan-bahan yang sering diterima di unit ini ialah manuskrip, Al-Quran, buku, majalah, dokumen, sijil-sijil dan lukisan berbingkai. Bahan-bahan ini sering diterima daripada bahagian perolehan, bahagian arsip negara dan bahagian perpustakaan museum-museum. Jadi sempat dikongsikan antara jenis-jenis dan juga bahan kertas yang sering diterima oleh unit ini, iaitu manuskrip, Al-Quran, buku, majalah, dokumen dan juga sijil-sijil serta lukisan berbingkai. Jadi di sini ya Puan ya, mungkin kita ingin mengetahui apakah antara faktor-faktor kerosakan pada bahan kertas. Okay. Faktor-faktor kerosakan bahan kertas ialah kelembapan udara, yang mana boleh menyebabkan kulat hidup dan membiak, dan juga akan menjadikan lembaran kertas lembut, koyak dan hancur. Dan yang kedua ialah pendedahan cahaya. Jika terlalu terdedah pada cahaya matahari dan cahaya lampu, bahan itu juga boleh rosak. Bahan kertas akan menjadi kering dan berubah warna ataupun pudar. Yang ketiga ialah bencana alam. Bencana alam itu seperti tanah susur, hujan, banjir dan kebakaran menjadikan bahan itu kehilangan lembaran muka surat, rapuh dan hancur. Jadi yang keempat ini adalah kerosakan daripada serangga perosak, iaitu daripada serangga perosak seperti gegat, lipas, anai-anai dan kutu buku boleh juga menjadikan bahan kertas berlubang-lubang sama ada tembus ataupun tidak. Jadi faktor kerosakan yang kelima ialah kecuaian manusia. Kecuaian manusia sepertinya cara penyimpanan yang tidak teratur dan tempat ataupun rak yang sempit boleh merosakkan bahan sama ada sebelum ataupun sesudah pemeliharaan. Kecuaian manusia yang selalu dilakukan ialah menggunakan bahan pelekat seperti selotip yang mana tujuannya untuk menutupi lubang-lubang ataupun menampal kesan koyak. Dan juga mencantumkan bahan kertas dengan menggunakan stapel. Lama-kelamaan stapel itu akan jadi bertagar ataupun berkarat. Jadi itulah faktor-faktor yang merosakkan bahan. Okey, itu dia antara faktor-faktor kerosakan pada bahan kertas ya. Dan kita ingin mengetahui Puan, kalau bercakap mengenai dengan jenis teknik ya, berapakah jenis teknik proses yang digunakan untuk memelihara bahan kertas? Mungkin kita boleh tanya dulu mengenai dengan jenis kerosakan. Jenis kerosakan. Jenis Bukan kerosakan. tadi yang sudah dijelaskan. Tadi faktor-faktor kerosakan. Jadi mungkin ada jenis kerosakan yang selalu didapati pada kertas. Pada bahan-bahan kertas. Bahan-bahan kertas tersebut. Okey.
pada kebiasaannya ini jenis kerosakan yang sering terjadi juga pada bahan-bahan kertas ialah kerosakan pada isi bahan buku, lembaran kesurat bahan berlubang-lubang dari kesan gigitan serangga yang perosak seperti gegat ataupun anai-anai, dan kesan koyak pada sebilangan kesurat terutama bahan yang terlalu mengandungi asid yang tinggi. Ya. Jadi kerosakan yang kedua ialah kerosakan pada tulang buku. Kebanyakan bahan buku ataupun majalah yang didapati rosak pada tulangnya dan disebabkan bahan itu tidak ada sebarang jahitan yang mengikat keseluruhan lembaran kesuratnya itu. Jadi yang ketiga kerosakan pada kulit buku. Bahan buku majalah juga selalu juga terdapat kerosakannya pada pertemuan tengah-tengah kulit buku di depan dan di belakangnya. Okey, itu dia seperti antara dipaparkan ya. jenis kerosakan yang selalu didapati pada bahan-bahan kertas. Sempat kita menyaksikan tadi ya, antara paparannya. Dan juga seterusnya, mungkin jenis, berapakah jenis ya, dan jenis teknik proses yang digunakan untuk memelihara bahan kertas ini. Okey. Di sini dalam memelihara bahan kertas ini ada dua teknik proses yang kami gunakan dalam amal, iaitu proses awet basah dan proses awet kering. Jadi untuk menentukan proses yang sesuai digunakan pada bahan tersebut ialah melalui pemeriksaan dakwat. Jika dakwatnya tidak luntur, proses awet basah akan digunakan. Tetapi jika dakwatnya luntur, proses awet kering akan digunakan dalam memelihara bahan tersebut. Pemeriksaan dakwat itu setiap bahan itu penting supaya tidak lagi merosakkan bahan tersebut. Okey. Jadi kalau tadi kita ni melihat macam misal kata adanya manuskrip ataupun mungkin Al-Quran, seperti yang dapat Tani saksikan sebentar tadi ada hilangkan macam jadi bolehkah ianya dikembalikan ataupun memang sudah macam itu? Kalau hilang pada ia punya huruf-huruf sebenarnya kami tidak boleh dikopi atau balik. Kalau ia hilang kami teruskan macam itulah. Jika kami meneruskan tulisan itu takut yang empunya yang asal itu tidak lurus kan, dia punya jenis tulisannya. Cuma kertasnya itu saja yang dipelihara. Kertasnya saja yang dipelihara. Kertasnya saja yang terbaik. Dan Puan, apakah kaedah yang terbaik ya bagi penyimpanan bahan kertas ini? Okey. Kaedah yang terbaik ialah sebaik-baiknya bahan kertas itu seperti buku, majalah dan manuskrip disimpan dengan cara teratur dan sentiasa memastikan suhu persekitaran tempat penyimpanan tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu lembab. Humidity yang sesuai ialah di antara 45 ke 65 RH. Baik, itu dia audio seperti yang dapat kita saksikan tadi ya, paparan ataupun gambar yang telah pun Tani tunjukkan. Memang tempatnya sangat khusus sekali Puan ya. Yang seperti yang disaksikan tadi. Tapi kita ni ada contoh-contoh bahan kertas yang akan dipaparkan, mungkin dapat diterangkan ya. Jadi bagaimana? Ya, ini contoh-contoh bahan kertas. Ini adalah contoh-contoh bahan kertas sebelum pemeliharaan dan selepas dilakukan kerja-kerja pemeliharaan. Seperti lazimnya bahan-bahan seperti ini dilakukan hanya di dalam makmal, bukan melalui kerja-kerja on-site. Betul. Pasal kalau dalam makmal bahannya memang komplit dengan dia punya mencukupi punya peralatan dan perkakas itulah. Itulah. Ini di antaranya. Iya, iya. Okey, banyak-banyak yang dihantarkan di sini ya, macam manuskrip Al-Quran, buku, majalah, dokumen, sijil-sijil ataupun lukisan berbingkai. Apa di antaranya yang selalunya mengalami kesukaran? Antara semua bahan-bahan kertas itu yang paling sukar membuat ialah manuskrip. Sebab manuskrip itu ia umurnya lama kan, 500 tahun ke atas. Jadi itu memerlukan melakukan kerja-kerja yang lebih teliti, lama. Ia punya jangka masa untuk menyiapkan bahan itu memang berbulan-bulan lah. Jadi terlihat kadang-kadang bukan senang untuk kita ni mengekalkan, sebab ianya merupakan satu kira apa tu kalau
barang-barang yang bersejarah ini. Ia kan menjadi pameran dan juga Khazanah. risaan, ya, khazanah. Jadi untuk memelihara dan juga untuk mengekalkan ia ada proses-prosesnya. Kalau tadi manuskrip yang paling susah. Jadi bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran juga sama juga sebab Al-Quran itu muka suratnya tebal kan. Jadi pun sama juga macam manuskrip. Cuma berbeza Al-Quran pada masa ini ia ada yang bukan tulisan tangan, terutama Al-Quran yang moden lah. Kalau Al-Quran yang lama, yang umurnya pun macam manuskrip pun sama juga, prosesnya pun lama. Jangka pada masa yang anulah berbulan-bulan juga. Ya. Ya, dan juga ya seperti yang apa yang Puan terangkan. Misal katalah ada di antara kertas-kertasnya tu kalau orang kata ni kalau daripada mata kasar orang yang bukan apa yang boleh memperbaiki dan sebagainya mungkin katanya dia ada harapan dia. Tapi bagaimana dengan tugas-tugasan BIS kita? Macam bila BIS kita ni merupakan kemahiran BIS kita untuk. Jadi macam mana? Adakah yang mengalami benda ni susahkah, payahkah seperti yang dikatakan tadi lama kan? Okey. Ini bagi bahan yang untuk dilakukan kerja pemeliharaan bahan kertas itu sukara. Jadi kita ni pun takut untuk merosakkan lagi bahan itu, bahan yang bernilai. Jadi nasihat kami, khidmat nasihat daripada kami untuk menyediakan satu kotak. Kotak itu untuk menyimpan bahan-bahan yang sudah rosak, yang tidak dapat dipelihara inilah. Masukkan dalam kotak untuk simpanan saja, bukan untuk pameran. Jadi disimpan saja. Simpan sahaja. Puan, kita ingin mengetahui setiap bahan-bahan buku ataupun tadi manuskrip lama dan juga seumpamanya, kertasnya berbeza-beza. Berbeza-beza jenis. Tetapi cara untuk menjaganya menggunakan Kertas yang sama. Alat yang sama. Maksudnya bahan Tidak. Kami berbeza juga. Berbeza. Bukan jenis kertas yang sama. Ini cuma ia punya kertas memang bertempah dari luar negeri. Jadi, biasanya kami menggunakan kertas yang dibuat daripada Jepun atau. Jadi dikajilah dulu tu setiap manuskrip ataupun Al-Quran maupun majalah, dokumen dan sebagainya dikaji lagi. Ya. Okey. Jadi bukan senang. Ya, saya tidak terbayangkan kalau macam ada kertas yang diperbuat daripada kulit kayu dan seumpamanya. Kalau dulu Itu adakah yang daripada kulit kayu? Dan apa tu Puan? Kulit kayu dapat. Tidak pernah. Itu zaman purba benar-benar. Ada yang dinipiskan benar-benar. Dinipis ada cara-caranya lah ya, cara-caranya. Saya pernah belajar juga. Bagusnya pernah belajar dulu ya. Jadi antara yang sudah pun dikekalkan dan juga diperbaiki, jadi manakah sesuatu iaitu yang menjadi satu keunikan? Kadang-kadang ada satu kerja yang kita lihat unik juga, benda macam apa tu di antaranya? Mungkin kayak manuskrip ataupun Al-Quran, buku. Okey. Kalau saya cakap tentang manuskrip ni ya. Kalau manuskrip itu kalau kertas ada kertas yang lama-lama tu kadang-kadang ia ada watermark. Kalau di bagi pendedahan cahaya lah tuan nampak yang orang lut sinar memang ada yang punya watermark tu lah, atau ia punya speciality lah bahan kertas yang lama. Manuskrip. Wow. Dulu sudah ada ni watermark ni rupanya. Jadi bayangkan kalau dulu saya ditanya dan saya tahu, tapi ketika ni memang saya tahu apa fungsinya watermark tu. Jadi rupanya dengan manuskrip ni ada sudah watermark. Jadi menggunakan lut sinar, cahaya lut sinar. Dan terakhir dari saya, kalau wang kertas ada Puan, atau anda termasuk dalam penjagaan wang kertas? Wang kertas ada juga. Macam dari negara-negara lain, tapi yang dulu sangat. Ada juga. Cuma kami selama saya bertugas di Jabatan Museum tidak pernah menerima tu untuk memelihara, tapi kami ada menerima lah tu. Ada menerima. Ada. Dalam penyimpanan lah koleksi bahan museum. Jadi untuk akhirnya apakah antara saranan Puan sendiri? Saranan saya kalau ada macam di rumah ataupun jabatan-jabatan yang terdapat bahan-bahan kertas ni, jadi sebelumnya rosak, kata ni selamatkan dulu. Jadi boleh dihantar ke Jabatan Museum? So far yang masa ni under Jabatan Museum Pulang saja tu. Tapi mungkin ada lain-lain jabatan, mungkin ada unit pemeliharaannya tersendiri.
Okey. Itu dia yang dapat kita bawakan ya menerusi segmen kita pada hari ini, segmen Muzium Kewarisanku, pemeliharaan bahan kertas koleksi muzium. Semoga ia dapat memberikan manfaat kepada bis kita yang menyaksikan segmen kita pada hari ini. Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Puan Sama-sama. dengan penjelasan yang diberikan sebentar tadi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.